طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول الصراط. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada muka yang ke-338, cetakan yang dipaparkan iaitu cetakan Dubai ini pada faslun fi kaunil Qur'ani ayatan baqiyah. Fasal pada menyatakan Quran itu satu tanda mukjizat yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi kaunil Qur'ani ayatan baqiyatan la tu'damu ma baqiyatid dunya ma'a takaffulillahi bihifzihi. Ini fasal pada menyatakan Al-Quran itu mukjizat yang kekal, yang tidak akan hilang selagi mana kekalnya dunia ini, beserta penjagaan Allah Ta'ala dengan menjaga Al-Quran itu. Wa min wujuhi i'jazihi al-ma'dudah, dan di antara wajah i'jaz mukjizat Al-Quran yang dapat kita bilang ialah kaunuhu ayatan baqiyah. Keadaan Al-Quran itu mukjizat yang kekal, la tu'damu, yang tidak hilang, ma baqiyatid dunya, selagi mana kekal ada dunia ini, ma'a takaffulillahi bihifzihi, dengan Allah Ta'ala sendiri yang menjaganya, Allah Ta'ala yang memastikan bahawa Quran ini terjaga. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra, kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Wa qala la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang bagi Al-Quran itu kebatilan daripada depannya atau belakangnya, kerana dia diturunkan daripada pihak Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan maha tinggi pujiannya. Wasairu mu'jizatil anbiya inqadat binqidai awqatiha. Segala mukjizat para nabi yang lain akan habis dengan habisnya waktunya. Falam yabqa illa khabaruha. Tidak kekal kecuali cerita tentang mukjizat tersebut. Wal Qur'anul Aziz al-bahiratu ayatuhu. Quran yang mulia ini yang begitu jelas terang ayatnya, al-zahiratu mu'jizatuhu, yang begitu nyata mukjizatnya, ala ma kana alaihi al-yawm, atas apa yang kita dapati pada hari ini, muddata 500 amin wa 35 sanah, selama tempoh 535 tahun dah, yang mengikut pada zaman yang Qadi Iyad tulis kitab dia ni lah, dah 535 tahun. Sekarang ni kita lagi lama lah li awali nuzulihi, daripada awal penuzulannya ila waqtina hadha, sehingga waktu kita sekarang. Hujjatuhu qahirah, hujahnya itu masih kuat, teguh. Wa mu'aradatuhu mumtani'ah, dan cabarannya itu tidak mampu dilawan. Wal a'saru kulluha tafihatun bi ahli bayan. Walhal zaman-zaman itu, tempoh masa itu, kesemuanya dipenuhi dan ramainya orang yang mempunyai kemahiran ahli bayan dalam ilmu bahasa, wa hamalati ilmi lisan, dan orang yang menanggung dan membawa ilmu-ilmu pertuturan bahasa Arab ini, wa a'immatil balaghah, dan imam-imam orang-orang ahli dalam balaghah, fusanil kalam, yang jaguh dalam kalam percakapan, wa jahabidhati bara'ah, dan juga yang jahabidahnya yang cerdik dalam percakapan, wal mulhidu fihim kathir, dan yang ingkar di kalangan mereka itu ramai.
wal muadi li syar'i atid, dan juga yang melawan bagi syariat itu tersedia ada. Fama minhum, namun tidak ada di kalangan mereka, man ata bi syai'in yu'tharu fi mu'aradatihi, tidak ada dari kalangan mereka itu seseorang pun yang dapat datangkan sesuatu yang mampu nak sama pada nak melawan Quran. Wala allafa kalimataini fi munaqadatihi, dan tidak mampu menulis dua kalimah pun pada nak menolakkan Quran. Wala qadara fihi ala ma'ta'ani sahihin, dan mereka tidak mampu untuk menhunas ataupun untuk mencederakan apa-apa yang elok dalam Al-Quran. Wala qadahal mutakallifu min dhihnihi fi dhalika illa bizandin syahih, dan tidak ada yang mampu mencederakan, tidak mampu mereka tidak mampu, kita kata la qadahal mutakallifu min dhihnihi, tidak mampu mereka yang bersungguh-sungguh mengeluarkan daripada fikiran mereka fi dhalika, pada demikian itu, pada nak menolak Al-Quran, illa bizandin syahih, kecuali seumpama apa? Seumpama zandin syahih, kayu yang dikumpulkan, yang mana dikumpulkan untuk dibakar, kayu-kayu api yang hujungnya dibakar, dengan maksud apa yang mereka bawa datang tu rapuh dan akhirnya akan hilang saja, tidak mampu untuk melawan Quran. Balil ma'thuru an kulli man rama dhalika, bahkan yang kita dapati, yang diriwayatkan berkaitan dengan orang yang cuba untuk melakukan demikian itu, ilqa'uhu fil ajzi biyadaihi, dia akan tersungkur, lemah di depan Quran, tak mampu dia nak melawan Quran. Wan nukusu alaihi ala akibaihi, dan dia akhirnya akan kembali pulang di belakangnya, maknanya kembali pulang dengan keadaan tidak mampu untuk melawan Al-Quran. Faslun fi wujuhin ukhra fi i'jazihi minha la yamalluhu qari'uhu. Ini fasal pada aspek-aspek lain pada i'jaznya Al-Quran. Antaranya ialah la yamalluhu qari'uhu, tidak rasa jemu pembaca Al-Quran ini. Wa qad adda jama'atun minal a'immati, dan telah membilang sekumpulan daripada para imam-imam, para ulama, wa muqallidil ummati, dan juga di kalangan pengikut-pengikut umat-umat para imam ini, fi i'jazihi, pada wajah i'jaz Al-Quran, wujuhan kathirah, banyak aspek-aspek yang dapat mereka bilang dan sebut, mereka listkan, mereka butirkan berkaitan dengan aspek mukjizatnya Al-Quran. Minha, antaranya, anna qari'ahu la yamalluhu, bahawa pembaca Al-Quran ini, Quran itu tidak dapat kita kata menjemukan dia, tidak menjadikan pembaca itu jemu. Wasami'ahu la yamujjuhu, pendengarnya tidak menolak balik. La yamujju maknanya tidak meluahkan balik, dia masuk menyerap dalam pendengaran itu. Maknanya mereka terima dan mereka tak tolak. Balil ikbabu ala tilawatihi yazidu halawah, bahkan seseorang itu menekuni di atas pembacaan Al-Quran itu menambahkan kemanisannya. Wa tardiduhu yujibu lahu mahabbah, dan mengulang-ulang Quran itu membawa kepada kecintaan. La yazalu ghaddan tariya, sentiasalah Quran itu satu mak segar. Ghaddan tariya, kita kata segar. Sentiasalah Quran itu bahan ataupun sesuatu yang segar. Wa ghairuhu minal kalami, dan perkataan-perkataan lain selain daripada Al-Quran. Lau balagha fil husni wal balaghati mablaghahu, kalaulah sampai pada keindahan dan juga ketinggian bahasa itu pada tahap yang paling tinggi, yumallu ma'at tarjid, pasti akan jadi jemu kalau diulang-ulang. Begitulah sifat apa-apa kitab pun, bacaan pun. Kalau kita ulang banyak kali, itu akan menyebabkan baca jemu. Kita akan jadi jemu. Kita baca kitab, baca 2-3 kali. Surat khabar lagi lah, surat khabar tak baca 2-3 kali, tak murajaah. Surat khabar
berita harian, putusan, baca. Berapa kali baca? 5 kali ulang bacaan surat khabar yang sama. Tak ada orang lah buat begitu, kecuali jarang-jarang lah. Sebab bila kita baca sekali jemu, begitulah kitab, walaupun setinggi mana pun nilainya, bila diulang-ulang dia akan datang jemu tu. Wa yu'ada idza u'ida, dan akan dilawan kalau diulang balik. Wa kitabuna la yustaladzu bihi fil wa kitabuna la yustaladzu bihi fil khalawat. Namun kitab kita ini, Al-Quran ini, merasa lazat apabila dalam keadaan kita bersendirian. Wa yu'nasu bitilawatihi fil azamat, dan merasa tenang dan jinak hati dengan pembacaannya ketika dalam kesempitan. Wa siwahu minal kutubi la yujadu fiha dhalik. Lain daripada Quran, daripada kitab-kitab lain tidak akan didapati seumpamanya. Hatta ahdatha ashabuha laha luhunan wa turukan, sehinggalah mereka cipta oleh empunya tuliku kitab-kitab itu lahan-lahan, kita kata nyanyian-nyanyian ataupun jalan-jalan, lagu-lagu, jalan-jalan, yastajlibuna, supaya dapat mereka tarik dengan itu, bitilkal luhun, dengan lagu itu, tansyitahum, rasa cergas dan segar mereka, ala qiraatiha, untuk membacanya. Yang kitab-kitab ni kadang-kadang untuk rasa jadi tarik dan minat untuk diulang-ulang baca tu, mereka terpaksa menambah dalam bacaan kita itu cara bacaan tertentu, lagu-lagu, luhun-luhun, lagu-lagu dan juga rentak-rentak tertentu, supaya jadi pembaca itu jadi segar dan boleh dia baca dan berulang kali. Adapun Quran tidak perlu. Al-Quran itu sendiri, orang yang baca tidak akan jemu. Bayangkanlah berapa lama kita baca Al-Fatihah. Jawabannya berapa lama kita baca Al-Fatihah? Jawabnya semenjak kita belajar Fatihah lah. Kalau kita belajar daripada kecil, kita belajar daripada umur 2-3 tahun, pada umur 3 tahun tadika, sehingga itulah kita baca hari, pernah ke kita rasa jemu? Tak pernah. Tu Al-Fatihah paling mudah lah, sebab itulah paling banyak dibaca dalam alam ini. Al-Fatihah lah paling banyak dibaca. Walihadza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran bi annahu, kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mensifatkan Al-Quran ni dengan apa? La yakhluqu ala kathrati dhad, dia tidak akan jadi yakhlaqu ni tidak akan jadi, kita panggil apa? Kalau kain, dia akan kain jadi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak akan jadi reput. Dia tidak akan jadi kita kata tidak akan jadi apabila suatu benda tu kan lama-lama dia akan jadi apa? Kalau kayu dia repuk, dia tidak akan jadi buruk. Kalau benda dia akan jadi buruk tak, dia tidak akan hilang kesegarannya, tidak akan jadi lama, dan tidak akan jadi reput ataupun tidak akan jadi hilang segarnya, walaupun ala kathrati rad, walaupun banyak diulang. Wala tanqadi ibaruhu, dan tidak habis pengajarannya. Ibrah-ibrah yang dalam Quran itu tidak akan habis. Wala tafna ajaibuhu, tidak akan hilang keajaibannya. Wa huwal faslu laysa bil hazli. Quran itu suatu yang memutuskan, bukannya sesuatu, kita kata al-hazli ni makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hazli ni bukan satu main-mainan, bukan cakap main-main, bukan. La yashba'u minhul ulama, tidak pernah kenyang daripadanya para ulama. Wala taziru bihil ahwa, dan tidak akan cenderung daripadanya oleh hawa nafsu. Wala taltabisu, lusuh. Lusuh. Tak jumpa cari kalimah tu. Tidak akan lusuh. Terima kasih banyak. Kalimah lusuh tu tak mari. Tertutup sikit. Wala taltabisu bihil alsinatu, dan tidak akan terkeliru dengannya, tidak akan bertukar dengannya lisan-lisan. Wallazi lam yantahil jinnu, dan itulah tidak perkara yang lam tantahi al jinnu, tidak terhenti jin, hina sami'athu,
apabila mereka mendengar, anqalu, bila dikatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami mendengar Quran yang begitu ajaib, yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Wa minha, antara wajah mukjizat Al-Quran, jam'uhu li'ulumin wa ma'arifah, menghimpun pada Al-Quran ni ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat. Lam ta'hadil arabu amatan wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwatihi khassah, yang tidak pernah didapati oleh kaum Arab secara umum, begitu juga Rasulullah SAW sebelum kenabian baginda secara khusus, yang tidak pernah tahu bima'rifatiha, dengan pengetahuannya, walal qiyamu biha, dan tidak pernah mereka melakukannya, wala yuhitu biha ahadu min ulama'il umam, dan tidak dapat dikuasainya seseorang pun daripada ulama umat-umat ini, wala yashtamilu 'alaiha kitabun min kutubihim, dan tidak terkandung di atasnya oleh satu kitab daripada kitab-kitab mereka. Fajumi'a fihi, maka dihimpun pada Al-Quran itu, min bayani ilmi syara'i, daripada keterangan ilmu syariat, wa tanbihi ala turki hujjatil aqliyat, dan memberi penegasan di atas jalan-jalan hujah-hujah akal, wa raddi ala firaqil umam, dan menolak kepada mazhab-mazhab ataupun pegangan-pegangan umat yang sesat, bi barahina qawiyatin, dengan dalil yang kuat, wa adillatin bayyinah, dan dengan bukti-bukti yang terang, sahlatil alfaz, lafaz yang mudah, mujazatil maqasid, dan tujuan yang ringkas, rama mutadhahlikuna ba'du an yansibu adillata mithliha, sehingga inilah al-mutadhahlikuna, orang-orang yang mendakwa mahir, orang-orang yang rasa bijak ini, setelah pada itu mereka ingin an yansibu adillata mithliha, untuk namun mereka tidak mampu di atasnya, kaqaulihi ta'ala wa ansha'a alihatun illallahu la fasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi itu Tuhan-Tuhan lain selain Allah, nescaya tidak akan ada dan tidak akan wujudnya, akan rosaknya langit bumi, dengan maksud tidak akan ada langit bumi. Ila ma hawahu min ulumis siyari, kepada apa yang terkandung daripada ilmu-ilmu sirah, wa anba'ul umami, dan berita para umat-umat, wal mawa'idhi, dan nasihat-nasihat, wal hikami, hikmah-hikmah, wa akhbarid daril akhirah, dan cerita tentang negeri akhirat, wa mahasinil adabi wasyiyami, dan akhlak-akhlak serta kelakuan yang terpuji. Qala Allahu jalla ismuh, ma farradna fil kitabi min syai', kami tidak lupa, kami tidak tertinggal dalam Alkitab, dalam Quran itu sesuatu. Makna segala perkara kami letak dan kami terangkan dalam Quran. Walaqad, dan dan seterusnya ayat, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, sesungguhnya kami datangkan kepada manusia di dalam Quran ini daripada setiap perumpamaan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, sebagai penerang kepada setiap sesuatu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innallaha anzala hadzal qur'ana amiran wa zajira, Allah Ta'ala turunkan Quran ini sebagai amira, yang menyuruh, yang menurunkan perintah, wa zajira, dan memberi larangan, wa sunnatan khaliyah, sebagai sunnah yang ditinggalkan, yang ditinggalkan, maksudnya yang perlu diikutlah, wa mathalan madruba, dan juga misal yang dijadikan contoh, fihi naba'ukum, padanya ada cerita-cerita tentang kamu, wa khabaru ma kana qablakum,
dan cerita umat sebelum kamu, wa naba'u ma ba'dakum, dan cerita apa yang akan berlaku selepas pada kamu, wa hukmu ma bainakum, hukum di antara yang diturunkan di antara kamu, la yukhlikuhu tulur rad, tidak akan jadi lusuh oleh panjangnya, lamanya diulang, wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan habis keajaibannya, wal haqqu laisa bil haz, itulah yang benar, bukan kalam yang tidak bersungguh, kalam yang sia-sia. Man qala bihi sadaq, dan siapa yang berkata dengan Quran itu dia benar. Wa man hakama bihi adal, siapa yang menghukumkan dengan Quran itu dia itu adil. Wa man khasama bihi falaj, dan siapa yang berhujah dengan Quran dia akan menang. Wa man qasama bihi aqsad, siapa yang membahagikan dan menjatuhkan hukum dengannya dia akan jadi adil. Wa man amila bihi ujir, siapa yang beramal dengannya dia akan dapat pahala. Wa man tamassaka bihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa yang berpegang dengan Quran dia akan mendapat hidayah kepada jalan yang lurus. Wa man talabal huda min ghairihi adallahu Allah, siapa yang mencari menuntut hidayat selain daripada Quran, nescaya Allah Ta'ala akan sesatkannya. Wa man hakama bi ghairihi qasamahu Allah, siapa yang menghukum selain dengan Quran Allah Ta'ala akan seksanya, Allah Ta'ala akan murka kepadanya. Wa dzikrul hakim, Quran itulah zikir, peringatan yang bijaksana. Wan nurul mubin, cahaya yang terang. Wassiratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa hablullahil matin, tali Allah yang teguh. Wasyifaa'un nafi', ubat yang memberi manfaat. Ismatul liman tamassaka bihi, penjagaan bagi orang yang berpegang dengannya. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan keselamatan bagi orang yang mengikutnya. La ya'wajju fayuqawwam, dia tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Wala yazihu fayusta'tab, dan dia tidak cenderung yang perlu dibetulkan. Wala tanqadi ajaibuhu, tidak akan habis keajaibannya. Wala yakhluqu ala kathratir rad, tidak akan lusuh, tidak akan rosak dengan banyaknya diulang. Wa nahwuhu ala Ibn Mas'ud, dan seumpamanya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, wa qala fihi wala yakhtalifu, tidak akan ada perbezaan, tidak akan bercanggah Quran. Wala yatashannu fihi, yatashannu maknanya tidak akan tidak akan lusuh dan tidak akan jadi buruk. Nampak tak? Fihi, dia tetap segar. Fihi naba'ul awwalina wal akhirin, dalam Quran tu cerita tentang umat-umat terdahulu dan yang akan datang. Wa fil hadis qala Allah Ta'ala li Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, inni munazzilun alaika tauratan haditha, aku akan turunkan kepada engkau Muhammad Taurat yang baru, makna wahyu barulah. Taftahu biha a'yuna umya, yang dengannya dapat membuka mata-mata yang buta. Wa adhanan summa, telinga-telinga yang pekak. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Fiha yanabi'ul ilm, padanya ada mata air pancaran ilmu. Wa fahmul hikmah, kefahaman hikmat. Wa rabi'ul qulub, dan apa yang menerangkan hati. Wa an ka'ab alaikum bil Quran, hendaklah kamu berpegang dengan Quran. Fa innahu fahmul uqul, itulah kefahaman akal. Wa nurul hikmah, dan cahaya hikmah. Wa qala Allah Ta'ala, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Quran ini menceritakan kepada Bani Israel apa yang mereka banyak sebelum ini banyak bertengkar, banyak berbalah. Wa qala Ta'ala, hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, inilah keterangan bagi manusia, hidayat dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Fajumi'a fihi ma'a wajawazati alfadhihi, maka dihimpunkan dalam Quran dengan ringkasnya lafaz, wa jawami'i kalimihi, dan mengandungi kalimahnya banyak makna. Menghimpunkan jumi'a adha'afu ma fil kutubi qablahu, berganda-ganda, banyak kali ganda, banyak perkara, berganda-ganda perkara yang terhimpun pada kitab-kitab sebelum Quran. Allati alfadhuha ala dha'fi minhu marrat, yang mana kitab sebelum itu lafaznya berkali ganda lebih banyak daripada Quran. Wa minha, dan di antara
wajah mukjizat lagi. Jam'uhu fihi baina dalil wa madlulihi, dihimpunkan dalam Quran antara dalil dan madlulnya, kefahamannya, apa yang difaham daripada dalil. Wa dzalika annahu ihtajja annahu uhtujja bi nazamil Quran. Kan itu dibuat hujah dengan susunan Al-Quran tu. Wa husni rasfihi, dan eloknya kita kata susunan dan juga aturannya. Wa ijazihi wa balaghatihi, ringkas dan juga tingginya bahasanya. Wa athna'a hadhil balaghati amruhu wa nahyuhu, dan ketinggian balaghah ini suruhannya dan larangannya. Wa wa'duhu, dan juga wa'duhu, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu daripada wa'duhu, janji-janji baik, janji-janji pahala, wa wa'iduhu, seksaan-seksaan, janji-janji penyeksaan dan juga balasan yang Tuhan sebut. Afna'a hadhil balaghah, dalam keadaan balaghah yang tinggi ini didatangkan suruhan, larangan, diceritakan tentang janji-janji baik dan janji-janji buruk. Fattali lahu yafhamu mawdi'al hujjah, maka orang yang baca Quran itu di manakah tempat hujjah, wat taklifu ma'an, dan di manakah taklif, di manakah ada hukum hakam secara sekaligus, secara langsung, min kalamin wahid, daripada kalam yang satu, wa suratin munfaridah, dan surah yang bersendirian, surah yang bertunggalan. Wa minha, dan di antaranya anja'alahu fi hayyizil manzumil ladzi lam yu'had, Allah Ta'ala jadikan Quran itu dalam bentuk susunan yang tidak pernah didapati sebelum ini, tidak pernah ada sebelum ini. Walam yakun fi hayyizil mansur, tidak seumpama dalam, tidak seperti susunan kalam mansur, kalam biasa, tulisan biasa. Bahasa Arab ni, kalau percakapan biasa itu, tulisan biasa, ayat biasa, kita panggil mansur. Kalau ayat yang disusun dalam bentuk syair dipanggil manzum. An-nazmu wan-nathru. Manzum tu yang tersusun dalam bentuk-bentuk syair, ada bait-bait syair dia, ada bahar-bahar dia lah. Quran ni tidak sebegitu. Li'anna al-manzuma ashalu 'ala nufus, kerana kalam yang disusun dalam nazam, dalam bentuk syair, lebih mudah untuk dengan seseorang, dengan hati seseorang. Wa aw'alil qulub, yang lebih senang untuk diingat dalam hati. Wa asmahu fil adhan, dan lebih ringan dan lebih indah, lebih mudah untuk didengar oleh telinga. Wa ahla 'alal afham, dan lebih manis di atas kefahaman. Fannasu ilaihi amyalu, maka manusia itu kepadanya lebih cenderung. Wal ahwa'u ilaihi asra'u, dan keinginan itu lebih cepat untuk mendengar perkara yang tersusun dengan indah. Wa minha, dan di antaranya taisiruhu ta'ala hifzahu li muta'allimihi, Allah memudahkan untuk menghafalnya bagi orang yang nak mengajarnya. Wa takribuhu ala mutahaffizihi, dan memudahkannya ke atas orang yang nak menghafal dia. Muta'allimi orang yang nak ajar, mutahaffizi orang yang menghafalnya. Qala Allah Ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sesungguhnya kami telah memudahkan Quran untuk diingati. Wasairul umami la yahfazu kutubaha, umat-umat lain tak ada yang hafal kitab mereka al-wahidu min, seorang pun tak ada. Kita bayangkan, ini juga mukjizat. Mana ada orang hafal Bible? Ada orang hafal Bible? Hafal mana hafal sebiji-sebiji sejak daripada awal chapter sampai akhir? Tak ada. Kitab Taurat tak ada. Tak ada orang hafal gitu. Hafal sikit-sikit adalah. Hafal berapa patah, tapi hafal Quran sepenuhnya tidak. Hafal seumpama kitab Quran sepenuhnya gitu, tidak ada. Kaifa al-jamma'u ala mururi sini alaihim, bagaimanakah ramainya, jamak ni ramainya, ramainya penghafal-hafal Quran dengan berlalunya tempoh-tempoh yang lama, sepanjang zaman ni ramai melahirkan penghafal Al-Quran. Wal Qur'anu muyassarun hifdhuhu, Quran ini mudah penghafalannya. Lil ghilman, pada budak-budak, fi aqrabi muddatin, pada tempoh yang pendek aja. Budak-budak lagilah sangat mudah untuk dihafal dalam tempoh sekejap. Wa minha, dan di antaranya musyakalatu ba'dhi ajza'ihi ba'dha, musyakalah, ada penyerupaan sebahagian juzuknya dengan sebahagian yang lain. Wa husnu tilafi anwa'iha, dan eloknya susunan jenis-jenis bentuk dalam Quran itu.
pelbagai jenis-jenis cerita dan juga bahasa dalam Quran. Waltiami aqsamiha, dan mesra, rasa mesra dan dapat bergabung bahagian-bahagiannya. Wa husnut takhallusi min qissatin ila ukhra, dan bagaimana eloknya penyelesaian ataupun dihabiskan satu kisah nak masuk kisah yang lain. Susunan itu, dia punya sequence ataupun keserasian satu cerita dengan cerita yang lain itu disusun dengan elok. Wal khuruju min babin ila ghairihi ala ikhtilafi ma'ani, bagaimana keluarnya daripada satu cerita, satu bab, satu pintu kepada pintu yang lain, kepada cerita yang lain, walaupun berbeza maknanya tapi dengan cara yang tidak canggung, tidak pelik. Wa kisami suratil wahid ala amrin wa nahi, dan terbahaginya surah yang satu tu terbagi kepada suruhan dalam itu, wa nahyin ada larangan, wa khabarin cerita, istikhbar cerita, istikhbar persoalan, wa wa'din janji baik, wa wa'idin janji seksa, wa itsbatin nubuwah pensabitan kenabian, wa tauhidin menceritakan tentang tauhid, wa takriri menghuraikan dalil, wa targhibin memberi galakan, wa tarhib memberi ancaman, ila ghairi dzalika min fawaidihi, dan lain daripada itu, daripada faedah-faedahnya. Duna khalalin yatakhallalu fusulahu, tanpa ada khalal, tanpa ada cacat yang menengahi perceraian di antara cerita-cerita dan bab-bab tersebut. Jadi walaupun satu surah kita dapati dalam itu Allah Ta'ala himpunkan banyak cerita-cerita, banyak benda perkara yang Tuhan Allah Ta'ala cerita, tapi kita tidak dapati ada kepelikan ataupun ada lopang di antara satu-satu itu. Dia smooth je, smooth. Dia licin saja, laju saja. Bagaimana kita tidak dapat rasa. Kalau dalam kita yang menulis, yang buat penulisan buku, kita nak masuk satu bab pada satu bab, kita nak gabungkan antara perenggan kepada perenggan tu, kita perlu pengikat supaya dia tidak ada canggung antara satu cerita dengan cerita yang lain. Tapi kalau kita tengok Quran ni, kita tak dapati benda itu ada. Wal kalamul fasih, dan kalam yang fasih, percakapan yang fasih pun, idza tawrahu mithlu hadza, jika berlaku didatangi kepadanya seumpama ini, dha'ufat quwwatu, dia akan jadi lemah kekuatannya. Kalau kalam yang fasih, kalau kita nak gabungkan banyak perkara dalam satu percakapan, satu penulisan sebegini, yang banyak bahagian, banyak penceritaan ini, dia akan jadi lemah, tak akan jadi fasih dah. Walanat jazalatuhu, dan akan jadi lemahnya kepetahan ataupun keindahan bahasa itu akan jadi tak kuat. Wa qalla raunaquhu, dan akan jadi sedikitnya keindahan bahasa. Wa taqalqalat alfadhuhu, dan jadi rapuhnya lafaz-lafaznya. Fata'ammal, maka kamu perhatikan awal surah Sad, wa ma jumi'a fiha min akhbaril kuffar, apa yang Allah Ta'ala ceritakan daripada surah Sad, awal surah Sad tu tentang cerita orang kafir, wa syiqaqihim, pecahan mereka, wa takri'ihim, dan Allah Ta'ala menempelak mereka, bi ihlakil quruni min qablihim, dengan Allah menceritakan dihapuskan kurun-kurun umat-umat terdahulu sebelum mereka, wa ma dzukira min takdzibihim bi Muhammadin, dan apa yang mereka dustakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ajjubihim mimma atabihi, dan rasa peliknya mereka dengan apa yang dibawa datang oleh Muhammad, wal khabari an ijtima'i malaihim alal kufri, dan penceritaan tentang berhimpunnya ketua-ketua mereka di atas untuk kufur, wa ma dhahara minal hasad fi kalamihim, apa yang nyata daripada perasaan hasad dalam kalam mereka, wa ta'jizihim, dan bagaimana Quran melemahkan mereka, wa tauhinihim, dan menghina mereka, wa wa'idihim, dan Allah Ta'ala janjikan seksa kepada mereka, bi khizyid dunya wal akhirah, dengan kecelakaan dan kehinaan di dunia dan di akhirat, wa takdzibil umami qablahum, dan mendustakan umat-umat sebelum mereka, wa ihlakillahi lahum, bagaimana pendustaan umat-umat sebelum itu, bagaimana Allah Ta'ala musnahkan mereka, wa wa'idi haula'i mithla musabihim,
dan bagaimana Allah Ta'ala janjikan kepada kaum musyrikin Quraisy ini seumpama apa yang kena kepada umat terdahulu. Wa tasbirin nabi ala adahum, dan Allah Ta'ala menyabarkan Nabi, menyuruh Nabi supaya bersifat dengan sabar dan memberi ketenangan kepada Nabi. Wa tasliyatihi, dan Allah Ta'ala memberi ketenangan kepada Nabi bikulli ma taqaddama dzikruhu, dengan apa yang telah terdahulu sebutnya. Thumma akhadha fi dzikri Daud, kemudian setelah daripada apa perkara tadi, Allah Ta'ala mula menyebut tentang kisah Nabi Daud wa qisasil anbiya, dan kisah para nabi. Kullu hadha fi aujazi kalamin wa ahsani nizamin, semua ini dibuat dan berlaku pada kalam percakapan yang ringkas dan susunan yang begitu elok. Semua perkara tadi dihimpunkan dalam susunan yang ringkas dan elok. Wa minhu, antaranya lagi, al-jumlatul kathiratul lati intawat 'alaiha al-kalimatul qalilah, jumlah-jumlah yang banyak, ayat-ayat yang banyak yang terkandung dalam kalimah yang sedikit. Wa hadza kulluhu, ini kesemuanya. Wa kathirun mimma dzakarna, dan banyak daripada apa yang kami sebut, innahu dzukira fi i'jazil Quran, ini disebut dalam perbincangan i'jaz Al-Quran. Ila wujuhin kathirah, dibahagikan kepada banyak wajah. Dzakarahal a'immatu, yang disebut oleh para ulama. Lam nazkurha, yang kami tidak sebut di sini. Idh aktsaruha, kerana apa? Qadiyah kata ada banyak-banyak lagi tapi kami nak sebut kerana apa? Idh aktsaruha dakhilun fi babi balaghatihi, kerana kesemua yang disebut itu sebenarnya boleh kita himpunkan termasuk dalam bab balaghah, keindahan bahasa Quran itu. Jadi benda kita sebut kadang-kadang yang ulama sebut, ulama bilang wajah i'jaz ni itu banyak, itu sebenarnya kalau kita himpunkan dia termasuk dalam ketinggian bahasa Al-Quran. Fala yajibu an yu'addu fannan munfaridan, maka tidak patut kita bilangnya satu ilmu yang berasingan. Kita bilang satu-satu poin yang berasingan, dia dah masuk situ. Fi i'jazihi, dalam mengiranya sebagai i'jaz. Illa fi babi tafsili fununil balaghah, kecuali pada bab kita nak mendetailkan, kita nak menyebut secara detail ilmu-ilmu balaghah. Kalau nak sebut tentang ilmu balaghah secara detail mungkin boleh. Tapi kalau dalam i'jaz itu dah masuk dalam balaghah dah. Wa kadzalika katsirun mimma qaddamna dzikruhu, dan begitulah banyak daripada apa yang kami telah dahulu sebutnya anhum, tentangnya. Yu'addu fi khawasihi wa fadailihi, terkira yu'addu, dikira dalam khawasihi wa fadailihi, termasuk dalam khususiyah Quran dan kelebihan Quran. La i'jazihi, bukan dalam i'jaznya. Jadi ada benda yang kami sebut sebenarnya kalau kita tengoknya termasuk dalam ciri-ciri khusus Quran dan juga kelebihan Quran. Sebab itu kata Syekh Qadiyat, wa haqiqatul i'jaz, hakikat i'jaz itu al-wujuhul arba'ah, 4 wajah inilah. Maknanya kalau kita bilang banyak itu sebenarnya kembali pada 4 juga. Yang disebut pada awal sebelum ni lah, perjumpaan sebelum ni, ada 4 wajah i'jaz Al-Quran yang disebut oleh Qadiyat di sini. Jadi sebenarnya kembali pada 4 itu juga. Allati dzakarna falyu'tamad 'alaiha, maka pesan kepada hendaklah kamu pegang padanya. Ini antara apabila seorang yang mengarang itu ulama yang muhaqqiq, ulama yang kita panggil fursanu fi maidanihi, jaguh dalam medannya. Ulama muhaqqiq mudaqqiq ni dia dapat simpulkan perkara furuk yang banyak ataupun masalah yang banyak, dia dapat simpulkan dalam satu kesimpulan yang mudah, dalam satu yang dapat kita pegang sebagai kaedah dan juga asas. Dia kata kamu pegang situ, semuanya tak lari pada 4 ni. Sebab itu bukanlah kehebatan seorang tu pada banyak ni, banyak. Ada orang tu dia buat datangkan contohnya poin tu banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebenarnya poin tu sebenarnya hakikatnya kembali pada 2 atau 3 je. Jadi sebab itu nak tahu ketinggian ataupun bagaimana rabtu bainal ulumi wal ma'arifi, bagaimana kemampuan seorang itu untuk mengikat di antara ilmu dan mengikat di antara poin-poin yang banyak tu dia simpulkan. Wa ma ba'daha min khawasil Quran wa ajaibihi allati la tanqadi, dan apa selepas itu daripada khususiyah, keistimewaan Al-Quran, keajaiban Al-Quran allati la tanqadi, yang tidak akan pernah habis. Wabillahi taufiq.
Dengan Allah Ta'ala sajalah taufik. Okay. Faslun fi syiqaqil qamari wa habsi syamsi. Fasal pada menceritakan terbelahnya bulan dan tertahannya matahari. Qala Allah Ta'ala iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Hampirlah datangnya kiamat dan terbelahnya bulan. Wa in yaraw ayah, dan ketika mereka melihat tanda itu, yu'ridu, mereka berpaling. Yaqulu, mereka kata sihrun mustamir, ini sihir yang kekal ni. Akhbara ta'ala biwuku'in syiqaqihi bilafzil madhi. Allah Ta'ala menceritakan tentang berlakunya terbelah bulan dengan sirah fi'il madhi. Wan syaqqa wa iradil kafarati an ayati, dan berpalingnya orang kafir daripada tanda buktinya itu. Wa ajma'al mufassirun wa ahlu sunnah ala wuku'i, dan telah berlaku ijma' di kalangan ulama tafsir dan ahlu sunnah bahawa telah berlaku belah bulan ini. Akhbarana Al-Husain bin Muhammad Al-Hafiz min kitabihi haddathana Al-Qadhi Siraj bin Abdullah haddathana Al-Asili haddathana Al-Marwazi haddathana Firabri haddathana Al-Bukhari haddathana Musaddad haddathana Yahya an Syu'bah an Sufyan an A'mash an Ibrahim an Abi Ma'mar an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala in syaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Daripada Ibn Mas'ud dengan sanad yang disebut oleh Qadiyat tadi, telah berlaku belah bulan pada zaman Nabi itu menjadi dua. Bulan terbelah menjadi dua bahagian. Firqatun fawqal jabal, satunya duduk di atas bukit, wa firqatun dunah, satunya di bawah di bawahnya. Jadi terbelah jadi dua, satu di bahagian atas bukit, satu di bahagian bawahnya. Katanya Jabal Abi Qubais lah. Faqala Rasulullah SAW ishhadu, Nabi kata saksikanlah, cuba tengok bulan. Ni apabila kaum musyrikin Mekah mencabar Nabi untuk tunjukkan mukjizat dan upaya dibelah bulan. Nabi SAW tunjukkan dengan jarinya dengan isyarat belah, lalu bulan tu terbelah, satunya pergi di atas bukit, satunya di bawahnya, sehingga nyata pada mata tu nampak bulan itu terbelah dua. Bulan yang satu terbelah dua. Wa fi riwayat Mujahid wa nahnu ma'an Nabi, ketika itu kami bersama Nabi SAW. Wa fi ba'di turukil A'mash, pada sebahagian riwayat pada A'mash, wa nahnu bi Mina, kami ketika itu berada di Mina. Wa rawahu aidan an Ibn Mas'ud al-Aswad wa qala hatta ra'aitul jabala baina furjatail qamar, sehingga aku dapat lihat bukit itu duduk di antara dua belahan bulan. Jadi ni bukit, bulan duduk tepi gini. Ni bukit duduk di tengah di antara dua belahan bulan. Wa rawahu an Masruq annahu kana bi Makkah, dia berada di Mekah. Wa zada faqala kuffaru Quraisy saharakum ibnu Abi Kabsyah, telah mensihirkan kamu. Ni orang kafir Quraisy bila nampak begitu dia kata, ni Muhammad sihir ni. Ibnu Abi Kabsyah ni gelaran kepada Nabi SAW. Ibnu Abi Kabsyah. Abi Kabsyah ni suami pada Halimatus Sa'diyah. Jadi orang gelar Nabi Muhammad ni anak kepada Ibnu Abi Kabsyah, sebab dia jaga Nabi masa kecil sama Halimatus Sa'diyah lah. Kamu telah disihirkan oleh Ibnu Abi Kabsyah ni. Faqala rajulun minhum, kata seorang lelaki di kalangan Quraisy, inna Muhammadan in kana saharal qamar, Muhammad ini kalau dia dapat sihirkan bulan, fa innahu la yablughu min sihri an yasharal arda kullah. Kalaulah dia dapat sihir itu belah bulan tu sihir, dia tidak mampu menyihir seluruh bumi kesemuanya. Fas'alu man ya'tikum min baladin akhar, cuba tanya orang yang datang daripada negeri lain, hal ra'au hadha, adakah mereka lihat juga terbelah bulan? Fa'atau, tiba-tiba mari sekumpulan orang daripada negeri lain, tempat lain. Fasa'aluhum, mereka tanyalah, mu tengok tak pada malam giang ni bulan terbelah? Fa'akhbaruhum annahum ra'au misla dhalik, lalu mereka menceritakan bahawa mereka juga nampak seumpama itu. Jadi belah bulan ni, dia kalau silap mata ataupun magic ataupun kita kata sihir, nampak pada mata saja, makna hakikat bulan tidak terbelah. Cuma mata orang nampak macam terbelah, hakikat terbelah. Itu berlaku pada orang yang kena sihir di depan. Tapi dia tak akan berlaku, mustahil berlaku pada semua tempat. Sebab itu mereka tanya orang duduk kawasan lain nampak juga. Mereka kata malam tu bulan belah. Menunjukkan apa? Memang bulan itu terbelah sungguh. Ni bukan sihir pada mata dah. Ini memang hakikat berlaku terbelahnya bulan.
Wa haka as-Samarqandi an ad-Dhahhak nahwahu, diriwayatkan seumpamanya. Wa qala Abu Jahl, berkata Abu Jahal, hadza sihrun, ini sihir, fab'athu ila ahli al-afaq hatta tanzuru, kamu cuba hantar orang kepada ahli al-afaq ni, orang yang duduk sekitar di kawasan-kawasan sekitar itu, adakah mereka melihat ara'au dzalika amla, adakah mereka nampak atau tidak, fa akhbara ahlul afaq, maka menceritakan orang-orang yang duduk di sekitar tu, di sekitar Mekah tersebut, annahum ra'auhu munsyaqqa, mereka melihat bulan tu terbelah. Faqalu ya'ni al-kuffar, maka kata orang kufar, hadza sihrun mustamir, ini sihir yang berkekalan, bukan kita saja, orang lain pun kena juga. Dia kata wara'au aidan warawahu aidan an ibn Mas'ud Alqamah juga riwayat. Fahaula al-ba'ah an Abdillah, semua itu meriwayatkan daripada Abdillah. Abdillah bin Mas'ud lah wa qad rawahu ghairu ibn Mas'ud, dan diriwayatkan oleh selain Ibnu Mas'ud, kullama rawahu kama rawahu Ibnu Mas'ud, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud. Minhum, antaranya siapa? Ni sahabat yang meriwayatkan hadis selain pada Ibnu Mas'ud tadi. Anas wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Hudzaifah wa Ali wa Jubair bin Mut'im. Faqala Ali, berkata Sayyidina Ali meriwayati Abi Huzaifah al-Arhabi, daripada riwayat Abi Huzaifah, insyaqqal qamaru wa nahnu ma'an nabi, terbelah bulan yang mana kami ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin sa'ala ahlu Makkah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yurihum ayah. Ahli Mekah kafir Quraisy minta Nabi tunjuk kepada mereka satu tanda bahawa Rasulullah ni Nabi. Fa arahum insyiqaqal qamar, lalu Nabi memperlihatkan terbelah bulan firqataini, dua bahagi, hatta ra'au Hira bainahuma, sehingga dilihat bukit di antara, Hira ni bukit yang duduk di antara terbelahan bulan itu. Rawahu an Anasin Qatadah, ni Qatadah riwayat daripada Anas. Wa fi riwayati Ma'mar wa ghairihi an Qatadah anhu arahum qamar marratain, Nabi memperlihatkan bulan itu marrah maksud dua bahagilah. Ini ada marrah bukan makna dua kali. Ada dalam ulama mensyarahkan bahawa maksud daripada ini ialah terbahagi dua. Insyiqaqahu, terbelah. Fanazalat, lalu turunlah ayat iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, sungguhnya hampirlah kiamat dan terbelah bulan. Warawahu an Jubair bin Mut'im ibnuhu Muhammad, anak dia Muhammad, meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im wa ibnu ibnihi Jubair bin Muhammad. Warawahu an Abdillah Ubaidullah bin Abdillah ibnu Utbah. Warawahu an Umar Mujahid. Warawahu an Huzaifah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ni antara riwayat yang dalam silsilah riwayat Hafaz an Asim, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia yang diutuskan oleh Sayyidina Uthman ke Mekah untuk membawa mushaf bukan ke Mekah, ke Kufah. Diutuskan oleh Sayyidina Uthman ke Kufah untuk membawa mushaf Al-Uthmani yang disalin, dan salinan salah satunya dibawa oleh Abu Abdurrahman As-Sulami ke Kufah dan diajar di Masjid Kufah. Diajar di situ qiraat dengan bacaan yang diterima daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada situlah diambil oleh Imam Asim dan diriwayatkan oleh Hafs dan ramai lagi lah, Hafs dan Syu'bah dan ramai lagi. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami wa Muslim dan Abi Imran Al-Azdi wa aktsaru turuqi. Jadi sekarang ni disebut turuk hadis yang menceritakan tentang terbelah bulan ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa peristiwa terbelah bulan ini diriwayatkan dengan bilangan yang sangat banyak. Kalaulah maknanya nak kedudukannya hampir pada mutawatir, kerana ramai yang riwayat dan yang riwayat daripada mereka juga ramai. Wa aktsaru turuqi hadhil ahadits sahihah. Kebanyakan jalan tarik hadis ini sahih. Wal ayatu musarrihatun, ayat Quran juga mensarihkan, menjelaskan berlakunya. Wala yultafatu ila i'tiradi makhzulin, maka tidak perlu dipandang kepada penolakan dan juga keingkaran orang yang hina. Jangan tengoklah kalau orang kata nafi tidak berlaku, belum berlaku terbelah bulan tu, belum berlakunya kiamat nanti, dah. Belah bulan tu dah berlaku dah. Maknanya wang syaqqal qamar tu kita faham ikut zahir, bila diguna fi'il madhi tunjuk telah berlaku. Wa bi annahu law kana hadha lam yakhfa ala ahli al-ard,
Yang mereka kata kalau berlaku ini, nescaya tidak akan sunyi di atas ahli muka bumi ni. Mesti semua orang di dunia ni akan tahu. Bukan di kawasan-kawasan mereka orang Arab saja tu. Tentu tahu belaka di segenap dunia. Idh huwa syai'un zahirun li jami'in, kerana bulan ni suatu yang nyata kepada semua mereka. Idh lam yunqal lana an ahli al-ard, kerana tidak dinukilkan kepada kita daripada penduduk bumi, annahum rasaduhu tilkal lailah, bahawa mereka ini memerhatikan bulan pada malam tersebut. Falam yarahu syaqqa, maka mereka tidak dapat lihatlah terbelah bulan. Walau nukila ilaina, kalau kita dinukilkan daripada kepada kita, amal la yajuzu tamaluhum, daripada orang yang tidak harus atau dikata mustahil mereka sepakat likathratihim, kerana bilangan yang ramai, mustahil tamaluhum alal kadhib, mereka bersepakat untuk menipu, lama kanat alaina bihi hujjah, nescaya tidak ada ke atas kita dengannya hujjah. Idh laisal qamaru fi haddin wahidin. Dia kata jangan tengoklah orang yang kata menafikan, dia kata kalau tidak dia kata tentu semua ahli muka bumi ni akan menceritakan tu. Nampak tak? Ahli muka bumi ni, orang duduk di bumi akan ceritakan. Jangan, mana dia cuba nak menafikan melihat bulan terbelah tu. Kata Qadhi Iyad, dia kata tak boleh kata, tak semestinya, bukan benda itu. Kalau nak berlaku tu tak semesti semua orang yang duduk di dunia ni nampak. Sebab apa? Idh laisal qamar fi haddin wahidin li jami'i ahli al-ard, bukanlah bulan itu pada satu keadaan atau satu pihak saja bagi seluruh ahli bumi ni. Jadi yang nampak bulan tu kawasan bumi yang melihat anak bulan. Di sebalik sana yang bulannya tidak kelihatan, memang tak nampak lah. Faqad yatla'u ala qaumin qabla an yatlu'a faqad yatlu'a. Sungguhnya bulan ini dia terbit di atas satu kumpulan, satu kaum sebelum terbit di atas kaum yang lain. Yalah, kawasan yang terbit dulu bulan, maka bulan dia nampak, kawasan tu nampak dululah. Kawasan lain yang duduk di kemudian mungkin tak nampak lagi bulan. Qabla an yatlu'a ala akharin, sebelum terbit bulan di atas kaum yang lain. Wa qad yakunu min qaumin bididdi ma huwa min muqabilihim min aqtaril ard. Boleh jadi itu berlaku pada kaum yang duduk pada bersalahan, pada kawasan yang sebaliknya daripada permukaan bumi ni, daripada kawasan bumi ni. Jadi kawasan yang di sebaliknya yang tak nampak bulan takkan nampak lah. Au yahulu baina qaumin wa bainahu sahabun au jibal, ataupun menghalang di antara satu kaum dan di antara bulan itu oleh awan ataupun bukit, boleh jadi tak nampak. Walihadza, dari kerana ini, najidu kusufati fi ba'dil bilad duna ba'd, kerana itu kita dapati berlaku gerhana pada sebahagian tempat tapi tempat lain tak berlaku. Wa fi ba'dihha juz'iyah, pada sebahagiannya berlaku gerhana separa. Wa fi ba'dihha kulliyah, ada berlaku gerhana penuh. Wa fi ba'dihha la ya'rifuhu illa mudda'una li'ilmihi, pada tempat lain tidak ada orang tahu pun kecuali orang yang mendakwa ada ilmu tu. Walidha taqdir wa dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijaksana. Jadi kata dia, tak peliklah kalau orang tu mengguna hujah. Kalaulah bulan ini terbelah, maka tentu semua ahli dunia akan nampak. Dia kata tak mesti. Sebab apa, bulan ni boleh jadi dia bukan nyata pada setiap kawasan dalam bumi ni. Dia hanya nyata pada pihak atau kawasan yang nampak anak bulan. Dan boleh jadi ada orang yang mana terlindung dengan sebab awan dan bukit. Tapi apa yang berlakunya sekitar Mekah. Di Mekah Quraisy minta cabar Nabi. Tapi kawasan yang duduk sekitar-sekitar tu, di kalangan badawi afak sekeliling kawasan luar-luar Mekah tu, bila mereka tanya nampak tak, mereka yang ada di sekitar tu kata nampak. Betul bulan itu terbelah. Wa ayatul qamari kanat lailan. Lagi pula tanda bulan ini berlaku pada malam. Wal adatu minan nas bil laili al hudu, dan adat manusia pada waktu malam tu mereka dalam keadaan tenang, sukun, tenang. Wa ijaful abwab, mereka tutup pintu, duduk dalam rumah. Wa qat'ut tasarruf, mereka memberhentikan kerja, mereka tak bekerja. Wa la yakadu ya'rifu min umuri sama' syai'an, hampirlah mereka tidak tahu apa yang berlaku di langit satu pun. Illa man rasada dzalika, kecuali orang yang memerhatikan lagi. Wahtabala bihi, dan orang yang mengambil cakna apa yang berlaku. Wa kadzalika ma yakunul kusuful qamari katsiran fil bilad, begitulah juga tidak berlakulah
gerhana-gerhana bulan ni pada kebanyakan negeri. Wa aktsaruhum la ya'lamu bihi. Apa yang berlaku daripada ma yakunul kusuful qamar kathiran fil bilad wa aktsaruhum la ya'lamu bihi hatta yukhbar. Apa yang berlaku daripada gerhana bulan pada kebanyakan negerinya, kebanyakan orang di negeri itu tidak tahu berlaku sehingga orang beritahu. Ialah gerhana bulan ni berlaku, kerana kita pun tidak tahu, kita tak perasan, kecuali kita tengok pada kalender, kita tengok pada peringatan, tengok pada itu tahulah. Kadang berlaku dulu baru orang beritahu. Wa kathiran ma yuhaddithu as-thiqatu bi ajaiba yushahidunaha min anwarin wa nujumin wa tawali'a 'idhamin tadhharu fil ahyan bil laili fis sama' wa la ilma 'inda ahadin minha. Dan banyak kali apa yang berlaku, apa yang diceritakan oleh as-thiqat, orang-orang yang siqah, tentang keajaiban yang mereka perhatikan daripada cahaya, daripada bintang, dan apabila tawali' kita panggil tawali'a 'idham, apa yang berlaku daripada fenomena-fenomena langit ini, tazharu fil ahyani, yang kadang nyata pada ketika-ketika pada waktu malam di langit, la ilma inda ahadin minhum, tidak tahu seorang pun di kalangan mereka tentang tu. Orang lain yang tidak mencerap langit, yang tidak ada ilmu tentang astronomi, dan mereka tak tahu pun. Nampak tak? Wa kharaja Tahawi fi Mushkilil Hadith. Imam Tahawi dalam kitabnya Mushkilil Hadith an Asma' ibn Umais min tariqain, daripada dua jalan, dua riwayat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuha ilaih. Nabi itu cerita selesai, cerita bab bulan selesai dah. Cerita bab apa pula ni? Sekarang cerita bab nak cerita tentang matahari ditahan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuha ilaih. Nabi SAW satu ketika dia diwahyukan, turun wahyu. Wa ra'suhu fi hijri Ali, dan kepala Nabi itu duduk di atas riba Sayyidina Ali. Falam yusalli al-asra, dan mana mereka tu tak semayang asar lagi, hatta gharabatis syams, sehingga tenggelamnya matahari. Faqala Rasulullah SAW, Nabi pun setelah sedar tu Nabi tanya, as-sallaita ya Ali, kamu dah semayang ke? Qala la, tidak. Ceritanya macam ni, satu hari Sayyidina Ali datang ke rumah Nabi SAW untuk ajak Nabi SAW semayang asar. Tiba-tiba bila Sayyidina Ali duduk, maka Nabi SAW berada di sisi Sayyidina Ali dan letakkan kepala di atas riba Sayyidina Ali. Tiba-tiba ketika itu turun wahyu. Wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Jadi kepala Nabi letak pada ribaan Sayyidina Ali. Masa itu wahyu turun. Jadi bila wahyu turun, sahabat boleh kenal macam mana wahyu turun. Nabi dalam keadaan yang kita kata separa sedar, seakan tidak sedar, dan dapat setengah, kadang-kadang hari sejuk itu menitis peluhnya daripada dahi Nabi. Maka Sayyidina Ali tahu, ni Rasulullah tengah terima wahyu ni. Nabi SAW sedang menerima wahyu. Jadi Nabi yang letak kepalanya pada ribaan Sayyidina Ali tak buat apa. Sebab apa, tengah turun wahyu, bukan nak kejut Nabi. Ya Rasulullah bangun, nak kejut. Adabnya Sayyidina Ali, dia biar je. Dia biar Rasulullah duduk di atas ribaan dia. Sehinggalah habis waktu asar, tenggelam matahari. Tiba-tiba lepas pada itu Nabi pun sedar daripada menerima wahyu tu, Nabi pun sedar balik. Nabi tanya, as-sallaita ya Ali, kamu semayang ke belum Sayyidina Ali? Qala la, kata tak lagi. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma innahu kana fi ta'atik, ya Allah, Sayyidina Ali ni dalam ketaatan kamu, wa ta'ati rasulik, dan dalam ketaatan rasul kamu, fardun alaihi syamsa, kembalikan matahari, tarik balik matahari tu. Nampak tak? Matahari tu suruh undur balik. Sebagai apa? Nabi boleh je kalau ikutnya suruh qada je lah, bukan berdosa pun. Tak berdosa pun. Tak, sebab Sayyidina Ali buatkan atas taat pada Rasulullah, taat pada Allah Ta'ala, tak berdosa pun. Tapi nak tunjuk kelebihan yang Nabi, dan juga menunjukkan kelebihan Sayyidina Ali, sehingga Rasulullah SAW suruh minta Allah Ta'ala undur balik matahari. Qalat Asma' fara'aituhu gharaban. Asma' kata, aku dapati matahari dah tenggelam dah. Thumma ra'aituha tala'at ba'da ma gharabat. Kemudian aku dapati matahari terbit balik selepas tenggelam. Wa waqafat 'alal jibali wal ard. Matahari itu naik balik di atas bukit dan atas tanah. Wa dzalika bi sahba'i fi Khaybar. Itu berlaku mana pada di bukit di Khaybar. Di Sahbah ni di kawasan bukit di Khaybar. Okay. Jadi kemudian kata dia
Qala wa hadhanil hadithani thabitani wa ruwatuhuma thiqah. Ini cerita berkaitan dengan matahari itu diundur balik. Kedua hadis ini sabit kedua-duanya dan perawinya thiqah. Haka Tahawi anna Ahmad bin Salih kana yaqul la yanbaghi liman kana sabiluhu la ilma, tidak patut bagi orang yang jalan yang ilmu, orang yang ilmu ulama, at-takhallufu, dia menyalahi an hifzi hadisi asma, dia menyalahi dan dia daripada menjaganya hadis asma, li'annahu min ajalli alamatin nubuwah, kerana itu daripada sejelas-jelas tanda kenabian. Oh, mana boleh orang buat balik tu kan, kecuali benda itu memang tanda yang jelas. Tapi berlakulah beberapa kali diceritakan oleh para ulama matahari ini undur balik. Warawa Yunus bin Bukair fi ziyadatil maghazi fi riwayatihi an Ibn Ishaq lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila malam diisrakan Nabi, wa akhbara qaumahu bir rufqati, dan baginda memberitahu tentang adanya rombongan, wal alamati allati fil Eid, dan apa tanda yang terdapat dalam rombongan yang akan datang ke Mekah tu. Yang mana Nabi pada malam Isra' tu Nabi berjumpa satu rombongan, yang mana Nabi kata rombongan ni dalam perjalanan. Maka untuk sebagai tanda bahawa benarnya bahawa Nabi berlaku Isra' pada malam tersebut, Nabi kata akan datang rombongan ini, kumpulan ini, tandanya ada tanda kumpulan ini apa yang ada tanda dalam rombongan itu. Qalu mata taji, mereka tanya, ya Rasulullah, bukan Rasulullah lah, kafir Quraisy tanya, Muhammad lah, dia kata gitu. Mata taji, bila ni rombongan ni nak datang? Qala yaumul arbi'a, hari arbi'a, hari Rabu. Hari Rabu dia datang. Falamma kana dhalika al-yauma asyrafat Quraisyun, apabila hari tersebut maka menunggu-nunggu ahli orang Quraisy yang zuruna wa qad wallan nahar wa lam taji, menunggu-nunggu rombongan ini datang padahal telah berlalu siang dan mereka belum datang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdoa, fazidalahu fin nahari sa'ah, lalu ditambah siang tu sesaat. Sa'ah ni makna satu tempoh masa lah, tambah sejam lah kita kata. Ditambah satu saat, wa hubisat alaihi syam, dan ditahan matahari tertahan, makna siang jadi bertambah masa sejak Nabi SAW suruh tahan balik supaya apa? Supaya siang tak habis lagi rombongan itu sampai. Memang ada rombongan itu. Cuba mungkin berlaku lambat, maka Allah Ta'ala nak menunjukkan lagi mukjizat lain pula bahawa matahari, makhluk dia yang begitu besar, begitu hebat ni, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran Rasulullah SAW. Kemudian kita kata faslun fi nabi'il ma' wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu untuk hari ini. Tidak ada soalan tu, kita berhenti sekadar ni saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا